Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nasuha sebagai moderator anda untuk hari ini dalam membincangkan tentang satu produk baru yang saja dirasmikan. Bersama saya hari ini 4 orang panel. Panel pertama kita hari ini saya memperkenalkan saudari Fatin sebagai ahli keluarga yang bakal menggunakan produk ini. Panel kedua kita, saya memperkenalkan saudari Liza, jururawat daripada HTAA, dan panel ketiga dan keempat iaitu saudari Izati dan saudari Sofia yang merupakan wakil dari syarikat YouGood yang mengeluarkan produk pada hari ini. Sesudah memperkenalkan barisan panel kita pada hari ini, tanpa membuang masa, saya teruskan dengan soalan pertama, iaitu saya tujukan kepada saudari Fatin. Bolehkah saudari ceritakan pengalaman semasa menggunakan tiub pemakanan nasogastrik? Berapa lama ahli keluarga anda sudah menggunakan tiub ini dan kesusahan yang anda alami semasa hendak menggunakan tiub tersebut? Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Moderator kerana memberi kesempatan untuk saya menceritakan pengalaman saya ketika menjaga nenek saya yang sakit, yang kini dia menghidap penyakit kanser tahap 4 iaitu kanser esophagus. Di mana hidupnya sangat bergantung kepada nasogastric tube ketika memberi makanan. Penggunaan nasogastric tube pada ketika ini sangatlah membantu, tapi produk ini tidaklah mesra pengguna, di mana saya perlu berdiri 10 hingga 15 minit untuk pegang picagari tube ketika memberi makanan. Selain itu, faktor kelajuan susu turun juga dipengaruhi oleh ketinggian picagari tersebut, di mana saya tidak boleh menetapkan had laju susu turun secara konsisten. Sekiranya susu turun secara laju, kebarangkalian untuk nenek saya ataupun pengguna yang mengguna nasogastric tube, kebarangkalian yang tinggi untuk mendapat radang paru-paru. Ia juga boleh mengundang kepada komplikasi yang lain. Susu juga mudah tumpah. Contoh, saya penat bekerja, kemudian saya perlu memberi makan kepada nenek saya. Atas faktor kelalaian ataupun penat, kemungkinan untuk saya tambah semula susu mungkin berlebihan tanpa saya sedari. Selain itu, faktor persekitaran seperti terlanggar ataupun tersentuh picagari juga boleh mendorong kepada penumpahan susu dan akhirnya keperluan nutrisi yang optimum tidak tercapai atas faktor-faktor ini. Jadi itulah yang pengalaman saya ataupun sedikit sebanyak kekurangan lah picagari tube, nasogastric tube ini. Terima kasih. Terima kasih saudara Fatin. Seterusnya saya teruskan dengan panel kedua kita, saudari Liza, untuk kongsikan pengalamannya semasa menggunakan tiub nasogastrik itu di hospital. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azliza sebagai salah seorang pegawai kesihatan yang mempunyai pengalaman selama 4 tahun bekerja di hospital kerajaan. Saya suka untuk berkongsi kebimbangan masalah yang dihadapi oleh saya untuk memberikan khidmat terbaik kepada pesakit yang menggunakan tiub nasogastrik ketika ingin memberikan susu kepada mereka di hospital. Hal demikian terjadi apabila saya menghadapi kesukaran dalam memegang picagari ketika hendak memberikan susu kepada pesakit. Dalam masa yang sama, saya perlu memastikan saya mengekalkan posisi tangan di paras yang tinggi agar susu yang dituang ke dalam picagari dapat mengalir terus kepada pesakit. Perkara tersebut tidaklah membebankan jika saya perlu menjaga hanya seorang pesakit yang menggunakan tiub nasogastrik di dalam ward pada satu-satu masa. Namun perkara yang sama saya perlu lakukan kepada 4 ke 5 orang pesakit dalam satu ward pada masa yang sama setiap kali waktu yang dijadualkan untuk memberikan susu kepada mereka. Tambahan pula, ketika ahli keluarga yang tiada,
atau terdapat segelintir ahli keluarga yang tidak memberikan kerjasama kepada kami untuk membantu kami memberikan susu kepada ahli keluarga mereka. Terima kasih kepada kedua-dua panel. Selepas mendengar penjelasan daripada kedua-dua belah pihak, dapatlah kita rungkaikan bahawa banyak kesusahan yang dihadapi oleh pengguna tube nasogastrik ini. Jadi, kita teruskan dengan panel ketiga kita, iaitu Saudari Izzati untuk menceritakan serba sedikit tentang syarikat dan mungkin boleh kongsikan mengenai tentang rasional tube nasogastrik ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada moderator kita Nasuhat yang telah mengajukan saya soalan tersebut. Okey, sebelum saya menjawab soalan itu ataupun menceritakan tentang apa itu syarikat Yugos New Barat, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator kita telah menjemput kami untuk memasarkan ataupun menceritakan, memperkenalkan syarikat kami. Okey, seterusnya saya akan mengenalkan diri saya, iaitu Nur Izzati daripada wakil daripada syarikat Yugos New Barat. Okey, syarikat Yugos New Barat ni mungkin tidak didengari oleh ramai orang kerana syarikat New Barat ni baru saja juga ditubuhkan pada tahun 2010 dan syarikat ini hanya mempunyai 2 cawangan, iaitu cawangan di Kelang, Selangor dan juga Kuantan, Pahang. Syarikat ini mengeluarkan produk-produk kesihatan bagi memudahkan rakyat Malaysia menjalani gaya hidup yang lebih sihat dan lebih efektif. Syarikat ini juga mendapat kelulusan daripada Kesihatan Malaysia. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak keluarkan produk kesihatan, kita mesti mendapatkan kelulusan daripada KKN. Oleh sebab itu, produk kami tidaklah diragui kerana kami telah mempunyai kelulusan kesihatan. Okey, selain itu, kami membuat sesuatu produk itu berdasarkan daripada masalah seseorang. Seperti salah satu contohnya masalah daripada jururawat Fatin kita yang telah membincangkan masalah yang dihadapi semasa dia mengendalikan makanan ataupun susu kepada pesakit kita. Okey, oleh itu syarikat Yugos New Barat ingin mencadangkan keluaran produk baharu, iaitu pemegang tube picagari bagi menggunakan para pengguna tube nasogastrik. Dengan adanya teknologi ini, dia dapat membantu pesakit dan juga penjaga dan kaki tangan kesihatan bagi memudahkan kerja dia dan juga mengurangkan sedikit beban mereka, memandangkan kerja ini bukanlah sesuatu kerja yang mudah. Jadi dia akan mengambil masa seseorang itu. Dengan adanya pemegang tube picagari ini mungkin boleh menjimatkan masa mereka dan juga tenaga mereka. Seterusnya saya akan membentangkan tentang rasional kenapanya produk ini kita cipta. Okey, sebelum kita melakukan sesuatu produk ini, kami telah menemubuat beberapa kaki tangan dan juga ahli keluarga di pelbagai jenis hospital. Daripada itu kita dah buat mendapat berbagai bentuk masalah yang melibatkan tentang penganiayaan untuk pemberian susu kepada pesakit ataupun ahli keluarga mereka. Berdasarkan daripada masalah yang mereka beritahu, ini adalah masalah utama yang sering mereka petikaikan, iaitu mereka mempunyai kesukaran untuk memegang tiup picagari itu pada masa yang sama. Kerana seperti yang kita tahu, tiup picagari itu perlu dipegang dalam tempoh yang agak lama untuk beri susu. Jadi ada setengah orang mengadu dia akan merasa letih kerana pegang terlalu lama. Dan manakala masalah yang kedua, iaitu masalah untuk mengepit tiup picagari dan sambil menuang. Masalah ini sangatlah biasa kerana bagi pada orang yang baru mempelajari cara untuk mengendalikan, ini agak sukar kerana berkemungkinan susu itu akan tumpah dan juga berkemungkinan masalah picagari itu tidak ditutup dengan baik kerana ia boleh mengakibatkan udara masuk ke dalam tiup. Itu benda yang kita tak mahukan lah, kerana ia akan boleh menyebabkan benda lain, komplikasi. Okay, selain itu ibu bapa, selain itu jururawat ataupun pekerja yang mengendalikan jururawat ataupun pelatih yang bertugas untuk memberi susu ini ada
beritahu yang mereka mengambil masa yang sangat lama untuk melakukan kerja ini. Jadi mereka telah mempunyai masalah untuk mengadjust masa mereka. Selain daripada masalah masa untuk mengendalikan picagari ini, malah ada juga ahli keluarga yang mengadu bahawa mempunyai kesukaran untuk mengekalkan ketinggian picagari tersebut ataupun paras ketinggian. Seperti yang kita tahu, paras ketinggian ini sangatlah penting untuk memastikan kelancaran susu yang mengalir masuk ke dalam kepada pesakit kita. Jadi apabila berlakunya perubahan ketinggian, ini akan membuatkan kesukaran untuk memastikan susu tersebut mengalir dengan lancar. Okey, berdasar daripada masalah yang kami kumpulkan, jadi kami telah pun berbincang untuk membuatkan pemegang tiub picagari bagi memudahkan masalah yang saya telah perkatakan tadi, masalah masa, masalah pemegang, masalah keletihan semasa kita mengendalikan prosedur ini. So, walaupun perkara ini nampak kecil, tapi sebenarnya memberi impak yang besar kepada ahli keluarga dan jururawat kita. Oleh sebab itu, saya harap produk ini dapat dipasarkan. Okey, tanpa ulang kali saya pulangkan balik pada moderator kita, Naswah, untuk meneruskan kita punya program. Terima kasih kepada panel ketiga kita. Seterusnya, kita minta panel keempat kita, Saudari Sofia, untuk memperkenalkan produk mereka dan objektif bagi produk tersebut. Dipersilakan. Okay, terima kasih pada Cik Moderator. Saya Intan Sofia sebagai pengawal pemasaran di syarikat YouGood Sdn Bhd. Jadi di sini saya akan menerangkan 4 objektif yang menunjukkan produk tiub picagari nasogastrik. Yang pertama, produk ini dapat memudahkan jururawat, ahli keluarga dan pesakit itu sendiri apabila memberi penyusuan tiub nasogastrik. Objektif yang kedua yang perlu dicapai adalah memberi keselesaan kepada pesakit semasa penyusuan tiub nasogastrik dan menjimatkan masa jururawat, ahli keluarga, pesakit semasa memberi penyusuan. Dan yang paling penting, produk kami dapat disesuaikan oleh setiap penjaga, pesakit dan juga jururawat-jururawat di hospital. Seterusnya saya akan menerangkan tentang produk kami. Kepentingan menjaga keperluan pemakanan pesakit telah diiktiraf oleh jururawat sejak dahulu lagi. Jenis khasiat terbaik ialah kaedah pemakanan enteral bagi mereka yang mempunyai sistem GI iaitu gastrointestinal yang normal tetapi tidak boleh mengambil nutrisi secara oral iaitu melalui mulut. Jadi terdapat kemajuan dan pelarasan yang ketara dalam rawatan pemakanan bagi mereka yang berada di hospital maupun di rumah. Pengeluaran garis panduan tentang praktikal klinikal ini akan menarik minat mereka yang dengan lebih dalam, iaitu kami ingin menarik minat kepada penjaga pesakit yang menggunakan tiub nasogastrik. Dengan mematuhi cara penggunaan NG tube dengan betul dapat mengelakkan isu yang berkaitan dengan pemakanan enteral seperti radang pada paru-paru pesakit. Dalam sehari, kadang-kadang jururawat perlu menyediakan dan memberi penyusuan NG tube kepada pesakit melebihi satu pesakit dalam satu masa. Yang pasti mereka perlu meluangkan lebih banyak masa, tenaga untuk memberikan perkhidmatan kepada setiap pesakit tersebut. Jadi syarikat kami telah membuat inovasi dengan membuat NG tube yang sesuai untuk ahli keluarga dan juga jururawat di hospital. Jadi kita semua harus mengambil kelebihan dengan amalan ini di hospital untuk meningkatkan kecekapan kerja hospital dan juga penjagaan di rumah. Terima kasih kepada Saudari Sofia. Seterusnya saya ingin meminta kepada Saudari Izzati untuk menceritakan tentang spesifikasi produk tersebut dan juga teknik untuk menggunakan produk tersebut. Dipersilakan. Seterusnya saya akan menceritakan ataupun menerangkan sedikit tentang spesifikasi produk kita. Okey, seperti yang kita boleh nampak di diagram.
ataupun gambar rajah. Okey, dia ada 3 bahagian, iaitu bahagian pemegang, tripod dan pengapit antara picagari dan tube nasogastrik. Okey. Untuk pemegang ini kita dibuat daripada logam yang lembut yang boleh fleksibel, yang ditutupi dengan getah yang boleh menahan berat seperti picagari yang diisi dengan cecair. Jadi pemegang ini sangatlah fleksibel dan juga mempunyai kekuatan yang sangat tinggi untuk mengekalkan picagari tersebut supaya tidak jatuh. Okey, seterusnya kita ada bahagian tripod, iaitu kaki dia. Okey, tripod ini dia mempunyai kaki yang mempunyai di hujung kakinya ada getah yang untuk functionnya untuk mengelakkan tergelincir. Okey, dan dia juga dibuat daripada aluminium dan boleh dipanjangkan sehingga 1 meter apabila semua pemanjang dibuka. Okey, kita buat picagari ini mempunyai ketinggian yang boleh dialirkan ataupun di-adjust, kerana kita tahu tidak semua pesakit tinggal di bahagian rumah yang mempunyai katil. Ada setengah pesakit berkemudian dia akan tidur dekat bahagian bawah sahaja di lantai, tapi ada setengah pesakit dia akan ada katil di rumah. Jadi functionnya kita buat ada kaki supaya kita boleh adjust mengikut ketinggian kedudukan pesakit itu duduk. Okey, seterusnya kita juga ada pengapit antara picagari, tube nasogastrik, iaitu pengapit ini dibuat daripada logam berbentuk seperti klip untuk mengelakkan sebarang risiko tetangga semasa memberi penyesuaian semasa penggunaan produk. Okey, pengapit antara picagari ni kita akan kepit dekat bahagian picagari dan tube nasogastrik. Okay, function ni kita tak nak bagi kalau kita letak tube tu akan tertanggal. Jadi kadang-kadang dekat hospital ataupun di rumah, pesakit kita ataupun ahli keluarga kita akan bersikap agresif. Jadi kita risau kemungkinan pesakit itu akan tarik tube dia. Jadi oleh sebab itu kita akan buat satu klip ataupun pengepit di antara picagari itu bagi memudahkan bagi mengelakkan berlakunya komplikasi yang seperti saya cakap tadi, supaya dia tidak akan tertanggal antara picagari dan tube nasogastrik. Okey, cara-cara penggunaan picagari pemegang tube picagari kita. Okay, sebelum itu saya ingin beritahu yang produk ini sangatlah mudah untuk dikendalikan. Oleh sebab itu, ahli keluarga yang berusia 10 tahun ke atas juga boleh pelajari, kerana produk ini sangatlah mudah difahami dan juga sangat mudah dikendalikan. Okay, produk ini mudah dipelajari kerana tidak mengulang masa yang panjang dan juga cara yang simple dikendalikan. Okay, pada mulanya kita akan membentangkan tripod kita. Okay, seperti dalam gambar rajah kita ada tripod kita yang kaki kita itu kita boleh adjust mengikut ketinggian mereka. So anda boleh adjust lah ikut ketinggian mereka, sama ada nak tinggi, rendah ataupun sama level. Dia ada 2, iaitu yang ada yang boleh betul dikepitkan di meja ataupun diletakkan di bahagian lantai. Kalau dia letak kat bahagian lantai tu, kita guna yang tripod kaki 3 tu. Tapi kalau kita nak kepit dekat meja ataupun dekat hospital punya meja kardiak, okay, yang tu kita just buka dia punya pelaras tu dan tukar kepada pelaras yang boleh kepit, ataupun sama ada nak guna pelaras yang untuk boleh jadi yang dekat kaki dia. Okay, itu salah satunya. Itu cara untuk kita adjust ketinggian mereka. Okay, seterusnya kita akan meneruskan gunakan picagari. Okay, ni salah satu picagari contoh dia. Okay, kat picagari ni kita akan connect dengan, maksudnya sambungkan dengan tube feeding, tube makanan patient dekat sini. Okay, dekat tube feeding, makanan patient tu, dekat sini kita akan menyediakan satu lagi klip yang di antara tube picagari dan tube feeding. Okay, dekat sini lah kita akan klip supaya functionnya seperti saya cakap tadi, untuk mengelakkan daripada tertanggal ataupun tercabut semasa kita mengendalikan sesuatu kerja. Okay, seterusnya kita punya tube picagari ni kita akan kepitkan di pemegang kita yang tripod tadi. Itulah pemegang function dia, untuk menjaga ketinggian dan kestabilan. Jadi kita tak ada masalah benda ni akan jatuh ataupun pendek tinggi, dia akan statik sahaja kat situ. Jadi tu function dia. Kita buat pemegang ni kita nak bagi dia tidak bergerak. Okay, seterusnya lepas kita dah sambungkan dengan tube
makanan pesakit, kita akan pastikan sebelum kita sambungkan tu kita akan klip juga di bahagian tube patient pesakit, pesakit kita, supaya untuk mengelakkan komplikasi yang kita tahu, yang mungkin jururawat kita semua tahu. Okey. Seterusnya, selepas kita dah setting ataupun betul letakkan adjust semua dalam keadaan yang kita mahukan, jadi kita bolehlah sediakan dia punya minuman seperti yang doktor telah beritahu kita macam mana bagi. So selepas itu kita just boleh tuangkan dekat dalam ni. Okay. Memandangkan ketinggian ini sangatlah adjustable, so kita boleh turunkan dan tinggikan balik juga. So kalau kita nak rendahkan, kita rendahkan, and then tuangkan sebagai ikut ketinggian yang sesuai lah, supaya benda ni taklah menyusahkan kita untuk mengendalikan. Sebab punch ni kita nak memudahkan. Jadi selepas kita tuang tu, kita lepaskan klip dia, bukan klip yang dekat sini, klip yang dekat patient tu, dan dia bagi dia ngalir. So pemegangnya akan statik kat situ sahaja. Okey, itu sajalah tentang produk ini. Cara pengendalian sangatlah mudah, tidak mengambil masa yang sangat lama dan juga senang dipahami. Okey, terima kasih. Wah, sungguh menarik penjelasan saudari. Baiklah, kita teruskan dengan saudari Sofia untuk kongsikan tentang kos dan juga prospek mengenai projek ini. Persilakan. Terima kasih kepada Cik Moderator. Jadi saya akan menunjukkan anggaran perbelanjaan yang digunakan oleh syarikat kami untuk mewujudkan picagari tube nasogastrik. Peralatan yang kami guna adalah penyambung fleksibel, penyepit pada picagari, penyepit pada tube nasogastrik, penyepit tripod, picagari 50cc dan juga tripod yang menyokong pada picagari tersebut. Jadi, produk yang kami sediakan di bawah anggaran RM9.50 untuk satu set sahaja. Jadi, pada penyambung fleksibel hanya RM1 satu set. Penyepit pada picagari hanya mengambil 50 sen untuk satu unit. Penyepit nasogastrik dan juga penyepit tripod juga 50 sen untuk satu unit. Picagari RM1 untuk satu unit dan tripod hanya mengambil RM6 satu unit. Jadi keseluruhannya kami hanya meletakkan harga serendah RM9.50 untuk satu set. Selepas saya menunjukkan anggaran perbelanjaan untuk satu set picagari tube nasogastrik, jadi syarikat kami meletakkan kumpulan sasaran untuk penjualan dan pemasaran produk kami. Jadi, kumpulan sasaran kami adalah ahli keluarga kepada pesakit yang menggunakan tube nasogastrik sebagai tube pemakanan, sama ada di hospital ataupun yang berada di rumah. Hospital kami akan mensarankan di hospital kerajaan dan juga hospital swasta. Dan yang di rumah juga digalakkan untuk membeli produk kami kerana memudahkan kerja dan menjimatkan masa, dan penjagaan tersebut akan lebih efektif. Itu saja untuk kumpulan sasaran dan kos yang ditunjukkan sebentar tadi. Terima kasih saudari Sofia. Saya tertanya-tanya bagaimana pula pendapat ahli keluarga dan juga jururawat mengenai produk tersebut bagi harga dan juga cara guna produk ini. Terima kasih kepada Cik Moderator. Berdasarkan penerangan dan hujah yang diberikan, pada pendapat saya setuju dengan pengeluaran produk ini. Dari segi harga, saya tidak kisah kerana adalah menjadi tanggungjawab seorang Muslim tersebut untuk berusaha sedaya upaya dalam mencapai kesihatan yang optimum. Saya juga merasakan produk ini mesra pengguna di mana ia memudahkan dan menyelesaikan hampir ke semua masalah yang saya nyatakan sebentar tadi. Jadi, bagi saya akan sokong pengeluaran produk ini. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Nasuha. Pada pendapat saya turut bersetuju dengan adanya penyepit tube nasogastrik ini. Saya dapat merasakan prosedur
memberikan susu kepada pesakit lebih mudah kerana saya tidak lagi perlu memegang picagari pada paras yang tinggi dengan statik. Produk yang bakal dikeluarkan oleh syarikat YouGood Sdn Bhd ini mudah untuk didapatkan oleh penjaga dan keluarga pesakit kerana produk ini boleh didapati bukan saja di hospital kerajaan dan swasta tetapi juga boleh dibeli di farmasi berdekatan mereka. Selain itu, pada pendapat saya, harga pemegang picagari tube nasogastrik ini sangat berpatutan dan mampu milik, dan saya percaya penyepit nasogastrik tube ini dapat digunakan secara berulang kali. Tambahan pula, produk ini sangat mudah untuk dikendalikan dari segi kaedah pemasangannya. Oleh itu, untuk saya sebagai jururawat yang sentiasa sibuk bertugas, ianya dapat menjimatkan masa saya untuk melakukan kerja-kerja lain di dalam ward. Maafkan saya. Bolehkah wakil syarikat menunjukkan cara untuk menghubungi bagi sesiapa yang mahu dapatkan produk tersebut atau laman sosial yang dapat diikuti supaya penonton yang melihat juga dapat penerangan yang lebih jelas tentang produk ini. Saya sebagai pegawai pemasaran akan meninggalkan beberapa pautan seperti Instagram, Facebook dan nombor telefon syarikat kami di akhir forum ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sofia untuk penerangan tersebut. Dan juga terima kasih kepada semua panel yang hadir pada hari ini. Semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini dapat memberi impak dan kebaikan kepada kita semula dan juga masyarakat di luar sana. Semoga permasalahan yang dihadapi oleh jururawat dan juga ahli keluarga pesakit yang menggunakan tipe makanan nasogastrik ini dapat diselesaikan dengan wujudnya produk ini. Saya, Nasuha, mengakhiri forum kita dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan terima kasih.